Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6, iaitu saya Syarif Syaunia dan bersama saya M. Dirga serta Vivian Tan. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan bagi kursus GKKO 1062 Pendidikan Co-Curriculum yang bertajuk Dasar Pelaksanaan Kegiatan Co-Curriculum. Pembentangan ini akan memfokuskan kepada analisis 3 dasar utama co-curriculum dalam konteks kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Kami akan menghuraikan maksud setiap dasar, kepentingan dan matlamatnya, contoh pelaksanaan sebenar di sekolah, isu dan cabaran pelaksanaan, kelebihan serta kekurangan dasar tersebut, di samping mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan. Untuk pembahagian pembentangan, saya akan membentangkan bahagian pengenalan, latar belakang dan dasar pertama, manakala rakan saya Abigail akan meneruskan pembentangan bagi dasar kedua dan Vivian akan menerangkan dasar ketiga serta kesimpulan. Baiklah, kita mulakan dengan latar belakang pelaksanaan co-curriculum. Pelaksanaan kegiatan co-curriculum dikukuhkan melalui kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM sebagai salah satu komponen penting dalam kurikulum kebangsaan. Hal ini kerana co-curriculum bukan sekadar aktiviti sampingan, tetapi merupakan medium yang melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran melalui pengalaman pembelajaran yang autentik. Melalui aktiviti co-curriculum, murid bukan sahaja memperoleh ilmu di dalam bilik darjah, malah berpeluang mengembangkan potensi diri secara menyeluruh selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya, terdapat beberapa prinsip utama pelaksanaan co-curriculum. Pertama, co-curriculum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Justru, pelaksanaannya adalah sama penting dengan kurikulum akademik. Kedua, penyertaan murid dan guru adalah wajib mengikut ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan objektif pendidikan dapat dicapai secara menyeluruh. Ketiga, aktiviti co-curriculum perlu diintegrasikan dengan proses pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi sebenar serta menguasai kemahiran abad ke-21. Selain itu, pelaksanaan co-curriculum juga perlu inklusif, iaitu memberi peluang kepada semua murid untuk menyertainya tanpa mengira latar belakang, kebolehan ataupun keperluan khas. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu semasa yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya. Antaranya ialah tahap komitmen murid yang berbeza-beza, peningkatan beban, tugas guru, kekurangan kemudahan serta peruntukan kewangan dan juga kefahaman yang tidak sekata antara pihak pentadbir dengan pelaksana terhadap fungsi sebenar co-curriculum. Seterusnya, berdasarkan dasar-dasar yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kumpulan kami telah memilih 3 dasar utama untuk dianalisis secara lebih mendalam. Dasar yang pertama ialah kegiatan co-curriculum sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Dasar kedua ialah penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Manakala dasar ketiga ialah semua guru dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Untuk bahagian saya akan menerangkan dasar pertama iaitu kegiatan co-curriculum sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Dasar pertama menetapkan bahawa kegiatan co-curriculum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan perlu dilaksanakan secara terancang
sistematik serta berterusan bagi menyokong perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek kepentingan dan matlamat. Dasar ini bertujuan untuk membentuk murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, atau lebih dikenali sebagai konsep jerih. Selain itu, kurikulum turut membantu mengembangkan kemahiran kepimpinan, komunikasi, kerjasama serta penyelesaian masalah yang amat diperlukan dalam kehidupan dan alam pekerjaan pada masa hadapan. Dasar ini juga menghubungkan pembelajaran teori dalam bilik darjah dengan pengalaman sebenar melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan di sekolah. Secara tidak langsung, murid dapat menjadi individu yang lebih berdaya saing, berdisiplin serta mempunyai jati diri yang kukuh. Antara contoh pelaksanaan dasar ini di sekolah ialah Kelab Sains yang menjalankan eksperimen dan pertandingan inovasi, Kelab Bahasa yang menganjurkan pertandingan pidato, forum serta bengkel penulisan, program pendidikan luar seperti perkemahan, lawatan sambil belajar dan khidmat masyarakat, serta projek STEM yang mengintegrasikan pembelajaran dalam bilik darjah dengan aktiviti co-curriculum. Kesemua aktiviti ini menunjukkan bahawa pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam kelas, malah dapat diperkaya melalui pengalaman secara langsung. Seterusnya, walaupun dasar ini mempunyai banyak manfaat, terdapat beberapa isu dan cabaran dalam pelaksanaannya. Antaranya ialah masih terdapat warga sekolah yang kurang memahami fungsi sebenar kurikulum. Selain berdepan dengan kekurangan kemudahan, peralatan dan peruntukan kewangan, tambahan pula pelaksanaan dan penilaian kurikulum di setengah sekolah masih kurang seragam. Namun begitu, di sudut kelebihan, dasar ini mampu menyokong pembangunan murid secara holistik, mengukuhkan pembelajaran berasaskan pengalaman serta meningkatkan kemahiran insaniah dan kepimpinan dalam kalangan murid. Dari aspek kelemahan pula, pelaksanaan co-curriculum memerlukan kos pengurusan yang agak tinggi. Selain itu, jika pelaksanaannya hanya bertujuan memenuhi dokumentasi atau syarat pentadbiran, keberkesanan aktiviti tersebut akan berkurang. Malah, hal ini juga boleh menambahkan beban pengurusan kepada guru dan pihak sekolah. Oleh itu, beberapa strategi penambahbaikan boleh dilaksanakan. Antaranya ialah menyediakan latihan profesional kepada guru berkaitan pengurusan co-curriculum, menambah baik sistem pemantauan dan penilaian yang berasaskan dividen, serta memperluaskan kerjasama dengan komuniti, agensi luar dan ibu bapa bagi menyokong pelaksanaan program co-curriculum yang lebih berkesan. Dengan itu, selesai pembentangan saya mengenai dasar 1. Seterusnya, saya menjemput rakan saya Abigail untuk meneruskan pembentangan beliau. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan dengan pembentangan dasar yang kedua, yaitu penyertaan wajib murid dalam aktiviti co-curriculum. Seperti yang kita sedia maklum, co-curriculum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan negara. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya 1 unit uniform, 1 kelab atau persatuan serta 1 sukan atau permainan sepanjang tempoh persekolahan mereka. Dasar ini diwujudkan kerana pendidikan bukan sekadar bertujuan untuk melahirkan murid yang memperoleh keputusan peperiksaan yang cemerlang. Sebaliknya, pendidikan juga bertanggungjawab untuk membentuk individu yang mempunyai sahsia yang baik, mampu berkomunikasi dengan berkesan, mempunyai semangat kepemimpinan serta boleh bekerjasama dengan orang lain. Dalam arti kata lain, sekolah perlu melahirkan murid yang seimbang dari aspek intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial. Mengapakah dasar ini digunakan? Tujuan utama dasar ini adalah untuk memastikan setiap murid memperoleh peluang yang sama dalam mengembangkan potensi diri mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana
Tidak semua kemahiran dapat dipupuk melalui pembelajaran di dalam bilik belajar. Sebagai contoh, semasa berada di dalam kelas, murid banyak mempelajari teori, fakta, dan konsep. Namun, apabila mereka menyertai aktiviti co-curriculum, mereka berpeluang untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar. Murid belajar mengurus sesuatu program, berbincang dalam kumpulan, membuat keputusan, serta menyelesaikan masalah yang mungkin timbul semasa menjalankan sesuatu aktiviti. Secara tidak langsung, pengalaman ini membentuk kemahiran insaniah atau soft skill yang amat diperlukan dalam kehidupan dan alam pekerjaan pada masa hadapan. Kemahiran seperti komunikasi kepemimpinan, pengurusan massa, pemikiran kritis, dan kerja berpasukan merupakan antara kemahiran yang semakin diberi perhatian oleh majikan pada masa kini. Bagi memudahkan kita memahami kepentingan dasar ini, saya akan memberikan beberapa contoh. Pertama ialah pengakap. Ramai yang beranggapan bahwa aktiviti pengakap hanya melibatkan perkemahan atau ikatan simpulan sahaja. Namun sebenarnya, aktiviti ini mempunyai objektif yang lebih luas. Murid dilatih menjadi individu yang berdikari, berdisiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugasan yang diberikan kepada mereka. Selain itu, mereka juga belajar untuk membuat keputusan dalam situasi yang bercabar serta memimpin ahli kumpulan untuk mencapai maklumat yang ingin dikehendaki. Kemahiran seperti ini sukar diperoleh sekiranya murid hanya belajar dalam bilik darjah sahaja. Seterusnya adalah contoh bola jaring. Melalui sukan ini, murid bukan sahaja mempelajari kemahiran bermain, malah mereka juga belajar bekerjasama sebagai satu pasukan. Mereka perlu saling berkomunikasi, menghormati peranan setiap ahli, dan menyusun strategi bagi mencapai kemenangan. Dalam masa yang sama, murid turut dididik untuk menerima kemenangan dengan rendah hati dan menerima kekalahan secara profesional. Nilai-nilai seperti disiplin, toleransi, dan semangat kesekanan inilah yang ingin diterapkan melalui co-curriculum. Akhir sekali ialah kelab keusahawanan. Melalui kelab ini, murid didedahkan kepada kemahiran mengurus keuangan, merancang sesuatu perniagaan, memasarkan produk, dan berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung. Pengalaman ini dapat meningkatkan keyakinan diri murid di samping memupuk pemikiran kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Kemahiran ini sangat relevan dalam keperluan dunia pekerjaan dan ekonomi pada masa kini. Jelaslah bahwa setiap aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan mempunyai peranan tersendiri dalam membentuk perkembangan murid secara menyeluruh. Walaupun dasar ini memberikan banyak manfaat, pelaksanaan co-curriculum masih menghadapi beberapa cabaran. Oleh itu, saya akan menjelaskan cabaran yang dihadapi. Cabaran yang pertama ialah tahap komitmen murid yang berbeza-beza. Terdapat murid yang benar-benar berminat dan aktif menyertai setiap aktiviti yang dijalankan. Mereka sanggup meluangkan masa untuk latihan pertandingan dan program di luar sekolah. Namun begitu, terdapat juga segelintir murid yang hadir sekadar untuk memenuhi syarat kehadiran tanpa memberikan komitmen yang sewajarnya. Situasi ini menyebabkan objektif sebenar co-curriculum tersebut tidak memberikan impak kepada pembangunan diri mereka. Cabaran yang kedua ialah tekanan terhadap pencapaian akademik. Pada hari ini, masih terdapat beberapa ibu bapa yang menganggap keputusan pemeriksaan sebagai ukuran utama kejayaan seseorang murid. Oleh itu, mereka lebih menggalakkan anak-anak mereka menghadiri kelas tambahan atau tuition sahaja. Mereka kurang ingin anak mereka melibatkan diri dalam aktiviti seperti co-curriculum. Persepsi seperti ini menyebabkan murid kurang menghargai kepentingan co-curriculum sedangkan kedua-dua aspek ini saling melengkapi. Cabaran yang ketiga ialah faktor minat murid. Ada murid yang ditempatkan dalam aktiviti yang tidak selaras dengan minat atau bakat mereka. Akibatnya, mereka kurang bermotivasi dan tidak menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam aktiviti tersebut. Sekiranya murid diberi peluang memilih aktiviti yang benar-benar diminati, mereka lebih cenderung untuk memberikan komitmen yang tinggi dan berusaha mencapai kecemerlangan dalam bidang tersebut. Seterusnya, kita lihat pula beberapa kelebihan dasar kedua ini. Antara kelebihan yang paling ketara ialah membentuk disiplin murid. Melalui aktiviti co-curriculum, murid dibiasakan dengan budaya menepati masa, mematuhi peraturan, dan melaksanakan tugasan dengan bertanggung jawab. Nilai disiplin ini bukan sahaja penting semasa di sekolah, malah akan terus diamalkan apabila mereka meningkat dewasa, melanjutkan pelajaran, dan memasuki alam pekerjaan.
Selain itu, dasar ini turut mengembangkan kemahiran kepemimpinan. Sebagai contoh, murid akan dilatih sebagai pengurus klub atau pasukan, ketua pasukan perlu mengurus ahli, merancang aktiviti serta membuat keputusan. Pengalaman seperti ini dapat meningkatkan keyakinan diri dan melatih murid untuk menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab. Seterusnya ialah membina kemahiran sosial. Melalui interaksi dengan rakan-rakan daripada berbagai latar belakang sosial, murid akan lebih belajar untuk menghormati orang lain, bertolak ansur dan bekerjasama dalam menyelesaikan suatu tugasan. Kemahiran interpersonal seperti ini amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, penglibatan aktif dalam co-curriculum juga memberikan nilai tambah kepada murid kerana pencapaian mereka akan direkodkan dalam sistem markah merit bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan dasar ini. Antaranya ialah apabila penyertaan dijadikan satu kewajipan, sesetengah murid hanya hadir untuk memenuhi syarat kehadiran. Mereka kurang melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan dan tidak menunjukkan minat yang sebenar. Akibatnya, objektif co-curriculum ini untuk membentuk instansiat kemahiran dan nilai murni tidak dapat dicapai secara optimal. Selain itu, guru juga berhadapan dengan cabaran untuk memastikan semua murid terlibat secara aktif kerana tahap minat dan motivasi setiap murid adalah berbeza. Bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dasar ini, terdapat beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan. Pertama, pihak sekolah perlu memberi peluang kepada murid untuk memilih aktiviti berdasarkan minat, bakat dan kecenderungan mereka. Apabila murid berminat terhadap sesuatu aktiviti, murid akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dan menunjukkan prestasi yang lebih baik. Kedua, pihak sekolah boleh menggunakan pendekatan gamifikasi, contohnya melalui sistem mata merit, rancangan digital atau ganjaran kepada murid yang lebih aktif. Pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi murid kerana mereka berasa usaha dan pencapaian mereka dihargai. Akhir sekali, sekolah juga boleh memperbanyakkan pertandingan, projek inovasi dan program khidmat masyarakat yang lebih menarik. Aktiviti seperti ini bukan saja menyeronokkan, malah memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam situasi sebenar. Sebagai kesimpulannya, dasar kedua ini iaitu penyertaan wajib dalam aktiviti co-curriculum merupakan satu dasar yang sangat penting kerana ia mampu melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, sosial dan kemahiran insaniah. Walaupun pelaksanaannya berdepan dengan beberapa cabaran, saya berpandangan bahawa cabaran tersebut boleh diatasi melalui kerjasama antara pihak sekolah, guru, ibu bapa dan juga murid tersebut sendiri. Sebagai bakal guru, kita juga memastikan aktiviti co-curriculum ini bukan sekadar untuk memenuhi keperluan dasar, tetapi benar-benar menjadi media untuk membentuk potensi murid secara menyeluruh. Baiklah, sekian terima kasih untuk dasar kedua. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Vivian untuk menerangkan dasar yang ketiga. Terima kasih Saudari Syadis dan Saudari Amelia pembentangan sebentar lagi. Sekarang saya akan menerangkan dasar ketiga, yaitu penyertaan semua guru dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Dasar ini menetapkan bahawa semua guru perlu terlibat dalam penerusan kurikulum tanpa mengira mata pelajaran yang diajar. Mengapa dasar ini didirikan? Hal ini kerana guru bukan sahaja bertanggungjawab mengajar di dalam bilik darjah, malah berperanan sebagai pembimbing, mentor dan pembentuk sastia murid. Sebagai contoh, guru matematik boleh menjadi penasihat dalam robotik. Guru bahasa Melayu boleh membimbing dalam bahasa. Guru pendidikan jasmani boleh melatih pasukan sukan. Melalui penglibatan guru, murid memperoleh bimbingan yang lebih menyeluruh. Selain itu, hubungan antara guru dan murid juga menjadi lebih rapat. Murid lebih selesa berkomunikasi dengan guru apabila mereka sering bekerja sama dalam aktiviti kurikulum. Walau bagaimanapun, dasar ini juga mempunyai berbagai cabaran. Cabaran pertama ialah beban tugas guru. Guru bukan sahaja bertanggungjawab mengajar di bilik darjah, malah guru perlu menyediakan rancangan pengajaran, menyemak latihan dan pentafsiran, mengurus dokumentasi sekolah, menghadiri mesyuarat, menjalankan tugas pentadbiran,
serta melaksanakan program sekolah. Apabila guru diwajibkan menyertai co-curriculum, sebahagian guru mungkin mengalami kesukaran membahagikan masa dan tenaga secara seimbang. Keadaan ini boleh menyebabkan aktiviti co-curriculum dilaksanakan secara minimum sahaja tanpa perancangan yang berpadu. Dalam jangka yang panjang, tekanan kerja yang berlebihan juga boleh menjejaskan motivasi, kesejahteraan emosi dan keberkesanan guru dalam menjalankan tanggungjawab. Cabaran yang kedua iaitu kurang kemahiran dan pengalaman dalam bidang tertentu. Setiap guru mempunyai latar belakang akademik dan kemahiran yang berbeza. Contohnya, guru yang mahir dalam bidang akademik mungkin kurang berpengalaman mengendalikan latihan sukan, aktiviti unit beruniform atau kelak berasaskan kemahiran khas. Situasi ini boleh menyebabkan guru kurang yakin untuk merancang aktiviti, mengurus murid atau memberi tunjuk ajar yang sesuai. Selain itu, guru mungkin bergantung kepada aktiviti rutin yang kurang menarik kerana kurang berpengetahuan untuk memperkenalkan aktiviti baru yang lebih kreatif dan bermakna kepada murid. Selain kedua-dua cabaran ini, saya juga menyediakan tiga cabaran yang lain. Cabaran yang ketiga iaitu kekangan masa. Pelaksanaan kurikulum memerlukan masa untuk merancang aktiviti, menyediakan bahan, mengurus kehadiran murid, menjalankan aktiviti dan membuat laporan selepas program selesai. Dalam masa yang sama, guru masih perlu memastikan sukatan pelajaran akademik dapat diselesaikan mengikut jadual. Kadang-kadang terdapat perpindahan antara aktiviti kurikulum dengan kelas tambahan, program sekolah, latihan peperiksaan atau urusan keluarga guru sendiri. Akibatnya, guru mungkin tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya dan pelaksanaan kurikulum menjadi kurang konsisten. Cabaran yang keempat iaitu motivasi dan minat guru yang berbeza. Tidak semua guru mempunyai minat yang sama terhadap aktiviti kurikulum kerana setiap individu mempunyai kecenderungan dan kekuatan yang berbeza. Ada guru yang lebih berminat dalam pengajaran akademik berbanding aktiviti luar bilik belajar. Apabila penyertaan diwajibkan tanpa mengambil kira minat dan kebutuhan, setengah guru mungkin hanya menjalankan tugas untuk memenuhi keperluan sekolah dan bukan atas kesedaran profesional. Keadaan ini boleh menyebabkan aktiviti menjadi kurang menarik, kurang inovatif dan kurang memberi impak kepada perkembangan murid. Cabaran yang terakhir iaitu kekurangan kemudahan dan sumber. Kejayaan pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada kemudahan dan sumber yang mencukupi. Namun, terdapat sekolah yang berhadapan dengan kekurangan peralatan sukan, bahan aktiviti, ruang latihan atau peruntukan kewangan yang terhad. Sebagai contoh, aktiviti sukan memerlukan padang dan peralatan yang lengkap, manakala aktiviti kelab tertentu memerlukan bahan khusus. Kekurangan sumber menyebabkan guru terpaksa mengubah atau menyehatkan aktiviti yang dirancang. Hal ini boleh menyebabkan kurangan kesanan pelibatan murid dan menyehatkan peluang mereka untuk mengembangkan bakat. Seterusnya, saya akan menerangkan cara penambahbaikan bagi cabaran-cabaran tersebut. Cara yang pertama iaitu pengagihan tugas secara adil. Pihak sekolah mungkin boleh memastikan pembahagian tugas kurikulum dilakukan secara seimbang dan mengambil kira kepakaran, minat serta beban kerja setiap guru. Guru yang mempunyai pengalaman atau kemahiran tertentu boleh diberi tanggungjawab yang lebih sesuai dengan bidang mereka supaya aktiviti dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan kualiti. Pada masa yang sama, guru yang memegang banyak jawatan atau tugas pentadbiran boleh diberi tanggungjawab yang lebih ringan. Pengagihan tugas yang adil dapat mengelakkan tekanan kerja berlebihan, meningkatkan komitmen guru dan mewujudkan suasana kerja yang lebih positif. Penambahbaikan yang kedua iaitu menyediakan
latihan dan pembangunan profesional. Sekolah dan pihak sekolah berkaitan perlu menyediakan kursus, bengkel atau latihan berkaitan pengurusan kurikulum secara berkala. Latihan boleh meliputi aspek pengurusan aktiviti, keselamatan murid, kepimpinan pengendalian pertandingan, pengurusan unit uniform, penggunaan teknologi dalam kurikulum dan strategi meningkatkan penyertaan murid. Melalui latihan yang berterusan, guru dapat meningkatkan keyakinan, menambah ilmu serta memperoleh idea baharu untuk menjadikan aktiviti kurikulum lebih menarik dan berkualiti. Penambahbaikan yang ketiga iaitu penyusunan jadual yang lebih fleksibel. Perancangan jadual kurikulum perlu dibuat secara sistematik agar tidak berpindah dengan waktu pengajaran, mesyuarat, program akademik atau tugasan lain. Pihak sekolah boleh menetapkan jadual yang konsisten serta menyediakan tempoh masa yang mencukupi untuk guru membuat persediaan sebelum aktiviti dijalankan. Selain itu, penggunaan sistem giliran atau pembahagian tugas mengikut tempoh tertentu boleh membantu mengurangkan tekanan guru. Jadual yang lebih fleksibel membolehkan guru mengurus masa dengan lebih baik dan memberi tumpuan kepada kedua aspek akademik dan kurikulum. Cara yang keempat yaitu memberi pengiktirafan dan galakan. Usaha dan sumbangan guru dalam aktiviti kurikulum perlu dihargai supaya mereka akan merasa sendiri dihormati dan lebih bermotivasi. Pengiktirafan boleh diberikan dalam bentuk sijil penghargaan, anugerah guru aktif kurikulum, penghargaan semasa majlis sekolah atau dimasukkan dalam penilaian prestasi. Selain penghargaan formal, sokongan moral daripada pihak pentadbir juga penting seperti memberi maklum balas positif dan mengiktiraf pencapaian guru. Apabila guru merasakan usaha mereka dihargai, mereka akan lebih bersemangat dan bermotivasi untuk terus menyumbang secara aktif. Cara yang terakhir yaitu meningkatkan kemudahan dan sokongan sekolah. Pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan dan sumber yang mencukupi bagi memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan lancar. Ini termasuk penyediaan peralatan sukan, ruang aktiviti, bahan pembelajaran, teknologi digital, dan peruntukan kewangan yang sesuai. Selain itu, sekolah juga boleh menyediakan bantuan dari segi urusan dokumentasi atau tenaga sokongan bagi mengurangkan beban guru. Kemudahan yang mencukupi membolehkan guru merancang aktiviti yang lebih berbagai, menarik dan memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid. Kesimpulannya, ketiga dasar ini saling melengkapi antara satu sama lain. Dasar pertama yang diterangkan oleh Saudari Syarif tadi, yaitu memastikan kurikulum menjadi sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Manakala dasar kedua yang dijelaskan oleh Saudari Abigail tadi, yaitu memastikan semua murid memperoleh peluang membangunkan potensi diri. Manakala dasar ketiga memastikan semua guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan pembelajaran. Baiklah, dengan itu berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.